Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Diharap dalam keadaan sihat-sihat dan ceria-ceria hendaknya. InsyaAllah pada video kali ini saya nak berkongsi tentang tabung pencinta infak subuh, PIS. Bagi mereka yang nak tahu apa yang saya nak kongsikan tentang PIS ini, mari sama-sama saksikan video yang saya sediakan dan please jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Kaunselor Neraka Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah seperti mana yang saya janjikan tadi, kita nak berkongsi tentang topik tabung pencinta infak subuh. Jadi insyaAllah saya nak kongsikan apa yang saya dapat ilmu ni daripada yang berbahagia Dr. Rizwan Bakar, pengarah Yayasan Universiti Multimedia, juga merangkap ahli lembaga pengarah Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi insyaAllah mudah-mudahan perkongsian ini, ilmu yang dikongsikan oleh yang berbahagia Dr. Rizwan bin Bakar, saya kongsikan kepada tuan-tuan dan kita sama-sama dapat manfaat daripadanya. Baik, apa dia? Tentang tabung pencinta infak subuh. Baik, kita biasa dengar orang bersedekah, kita biasa dengar orang berinfak. Tapi sedarkah kita dalam kita bersedekah, waktu kita berinfak, ada waktu-waktu yang sangat baik, sangat digalakkan, sangat dituntut. Dan salah satu waktu yang dituntut adalah waktu subuh. Waktu subuh. Boleh berinfak ataupun bersedekah pada waktu-waktu lain. Dan setiap waktu tu pun ada kelebihan-kelebihan tertentu. Contohnya kita boleh bersedekah, kita boleh berinfak waktu kita sehat. Kita boleh berinfak, kita boleh bersedekah waktu pada hari Jumaat. Tak ada masalah. Tetapi rupa-rupanya bagi mereka yang mungkin tidak tahu, waktu subuh juga adalah waktu yang digalak, adalah waktu yang dituntut, adalah waktu yang sangat baik untuk kita bersedekah dan berinfak. Baik, merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap subuh Allah turunkan malaikat mendoakan orang-orang bersedekah pada waktu subuh. Dan dari Abu Hurairah, ya Allah, gantikan yang lebih baik bagi orang-orang yang infak di subuh hari. Dan ada juga hadis yang menyebut, ya Allah, kurangkan dari yang memiliki orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita nampak dua hadis ni, di mana bagi mereka yang bersedekah waktu subuh akan dapat kelebihan, akan dapat ganjaran. Dan bagi mereka yang menahan, seolah-olah kita boleh kata orang ni kedekut lah, tak nak bagi dia punya sumbangan di waktu subuh, maka dia akan dikurangkan, menahan hartanya. So orang kata mahal lah hartanya tu kan. Sebab kita biasanya kita nak murah rezeki kan, dilimpahi rezeki. Tapi ada malaikat yang mendoakan kurangkan dari yang memiliki orang yang menahan hartanya. Jadi daripada apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Rizwan, kenapa saya nak bercerita ataupun nak berkongsi tentang tabung pencinta infak subuh ni. Kebanyakannya kita yang pergi solat subuh berjemaah di masjid, mungkin akan berjumpa dengan tabung di masjid. Dan kemungkinan besar keinginan kita untuk menyumbang dalam tabung tersebut adalah. Tapi bagi mereka yang tak berkesempatan untuk menunaikan solat subuh berjemaah di masjid, mungkin atas sebab-sebab tertentu dan sebagainya, tetapi tetap boleh menggunakan kelebihan waktu subuh ni untuk mendapatkan manfaat ataupun mendapatkan doa daripada malaikat ini. So apa dia tuan-tuan? Cadangan daripada Dr. Rizwan, wujudkan satu tabung pencinta infak subuh, PIS. Dia kata PIS. Sebenarnya apa-apa saja tabung kita boleh namakan lah. Tetapi cadangan daripada yang berbahagia Dr. Rizwan Bakar, dia mencadangkan PIS. Pencinta infak subuh. So buat satu tabung. Sebab biasanya kita biasa tengok kawan-kawan kita berkongsi di media sosial ataupun di mana-mana ruangan,
mereka ada tabung nak pergi melancong kan, tabung sekiranya berlaku kecemasan, mungkin ada tabung-tabung yang lain. Banyak tabung-tabung yang berkaitan dengan perkara-perkara yang untuk kita sediakan keadaan diri kita sebelum kita menempuhi sesuatu perkara. Tetapi Dr. Rizwan mencadangkan setiap rumah ataupun setiap keluarga mewujudkan satu tabung. Apa dia tabung dia? Tabung pencinta infak subuh. Jadi secara tak langsung pagi-pagi kita akan masukkan duit kita dalam tabung yang disediakan, dan bila sampai masanya nanti jika ada keperluan apa-apa, so kita boleh bersedekah. So kita secara tak langsung dapat juga kelebihan menginfakkan ataupun bersedekahkan harta ataupun keuangan ataupun kelebihan yang kita ada tu kepada orang yang memerlukan. Kan? So bagi mereka yang bersedekah pada waktu subuh ni pun kita boleh niatkan niatkan sedekah kita ni untuk mudahkan pekerjaan kita, moga sihat tubuh badan kita, jauhkan diri kita daripada penyakit, tenangkan hati kita. Kita boleh doakan juga, sampaikan pahalanya kepada kedua ibu bapa kita. Jadi kita dapat kelebihan itu, kelebihan bersedekah dan berinfak pada waktu subuh. Jadi itulah cadangan daripada yang berbahagia Dr. Rizwan. Kita sama-sama cuba sedaya upaya kita, sebab saya rasa cadangan tu sangat praktikal, mudah, dan alhamdulillah saya pun dah buat dah satu tabung. Mudah je ni. Buat macam ni, pencinta infak subuh, PIS, letakkan, bagi tahu dengan anak-anak berapa yang dia orang ada. Kalau dia orang ada 10 sen, masuk 10 sen. Kalau dia orang ada 20 sen, masukkan 20 sen. Tetapi pesan Dr. Rizwan juga hari tu, tolong pastikan ilmu mesti ada. So kena terangkanlah kepada anak-anak apa kelebihan-kelebihan dia. Kita sendiri pun mesti ada ilmu tentang apa kelebihan-kelebihan bila kita bersedekah dan berinfak ni. Sebab yang berbahagia Dr. Rizwan ada juga berkongsi hari itu, ada di antara kita mempunyai kelebihan ataupun mempunyai kelapangan ataupun mempunyai kekuatan dari segi keuangan, tetapi tidak bersedekah dan tidak mengeluarkan untuk infak ke jalan Allah. Kenapa? Sebab ilmunya tak ada, ruhnya tak ada. Jadi dia tak ada rasa bahawa bila dia bersedekah, bila dia berkongsi dengan orang lain, dia akan dapat kelebihan. Dia tak ada ilmu tu ataupun dia tak ada roh tu. Jadi yang berbahagia Dr. Rizwan kata, datangkan ilmu itu, datangkan roh itu. Jadi mudah-mudahan bagi kita yang ada kelebihan ini, kita akan sentiasa bersedekah. Mahu pun RM1, mahu pun 10 sen, tapi bila kita masukkan dalam tabung itu pada waktu subuh dan digunakan juga untuk apa-apa saja kebaikan di jalan Allah, kita akan dapat manfaat. Malaikat akan doakan untuk kita, dan kita juga boleh mendoakan untuk diri kita dengan apa saja yang kita hajati, insya-Allah. Jadi ada orang tanya bila yang waktu subuh ni bila? Dicadangkan adalah selepas subuh, bila kita solat subuh, lepas subuh tu masukkan dalam tabung tu, dan sebelum waktu syuruk. Sebelum waktu syuruk. So kalau kita bangun pukul 6.30 masih belum habis syuruk lagi, cepat-cepat masukkan dalam tabung tu, kita akan dapat seperti mana mereka yang bersedekah di masjid dan di surau dan sebagainya. Kita akan dapat infak waktu subuh itu. Dan nanti bila sampai satu masa dan keadaannya, kita boleh satu keluarga tengok berapa yang ada dekat dalam kita punya tabung tu, dan kita boleh serahkan, kita boleh sedekahkan, kita boleh infakkan. Masa saya dengan Dr. Rizwan dan juga beberapa ahli panel yang lain hari itu, kita membincangkan tentang infak dan juga sedekah dalam bentuk pendidikan. Sebab isunya sekarang ni macam PDPR, ada di antara kita yang tidak mempunyai kelengkapan, ada yang di antara kita yang tak punya capaian internet yang bagus, jadi menyukarkan mereka untuk dapatkan pendidikan, menyukarkan mereka untuk memudahkan mereka belajar. Jadi antara perkara yang boleh kita infakkan, kita boleh sedekahkan dengan apa yang kita kumpul, dengan tabung yang kita buat ni, pencinta infak subuh ni, kita boleh bantu mereka-mereka yang memerlukan untuk memudahkan mereka dalam konteks pembelajaran, dalam konteks pendidikan. Tuan-tuan, saya secara
secara peribadinya memang sangat mengakui. Sebab saya bertugas di penjara Kajang, saya memang sangat mengakui di antara perkara-perkara yang menyumbang kepada mereka terjatuh, terjerumus, tersungkur di pintu besar penjara itu adalah disebabkan ketiadaan ilmu. Ramai banduan-banduan penghuni-penghuni penjara berlatar belakangkan pendidikan yang sangat rendah. Ada yang tak habis sekolah, ada yang sekolah sampai darjah 3. So maksudnya apa? Bila mereka ini tak ada peluang untuk sambung belajar, untuk mendapatkan kemahiran, maka tendensi ataupun ruang-ruang untuk mereka terlibat dengan masalah gejala sosial ni sangat-sangat tinggi. Jadi bila kita mengurangkan risiko mereka ini dengan memberi bantuan, memberi galakan, tuan-tuan bayangkan bila orang yang mempunyai kecerdikan, kepandaian, tapi dia tak ada kemampuan untuk meneruskan pembelajaran dia, jadi kita bimbang dia akan silap memilih laluan, akhirnya dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa hadapan. Tapi bila kita menyediakan ruang, kita memberi dia peluang, kita memberi dia galakan, mungkin dia boleh sambung di peringkat-peringkat yang tertinggi, dan kemudian dia pula menjadi orang yang hebat, maka besarlah manfaatnya untuk kita yang menyumbang. Jadi saya nak menggalakkan, saya nak menyeru tuan-tuan, praktikal sangat cadangan daripada Yang Berbahagia Dr. Rizwan Bakar. Sediakan satu tabung saja. Saya yakin biasa kawan-kawan kita sediakan tabung tentang nak melancong hujung tahun, tabung bencana dan sebagainya. Tapi saya nak menyeru, saya nak menyaran, Yang Berbahagia Dr. Rizwan itu pesan kepada saya, dan saya nak pesan dan nak mengingatkan tuan-tuan, mari mudah je buat satu tabung infak subuh, dan mudah-mudahan kita akan memperolehi manfaat daripadanya. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. So saya ucapkan terima kasih siapa yang melayan video saya sampai habis ni, dan saya minta tuan-tuan like dan share manfaat ini. Mudah-mudahan semua di antara kita dapat manfaatnya, dan kita juga akan dapat kelebihan-kelebihan daripadanya. Dan saya juga nak mengajak tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube saya, Kaunselor Neraka Dunia. Terima kasih tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.